Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat anda, luar biasa hebat. Okey, apa khabar Narina lover? Okey, ataupun anda fan lah. Okey, so hari ni saya masih lagi bersama dengan Ustaz Syafiq. Okey, untuk dalam sesi terapi tajwid hari ni. Okey, so sebelum saya nak teruskan untuk hari ni, okey, kita nak buat apa, kita sebelum kita teruskan, elok kita berkenalan dulu. So apa yang saya nak kenal anda, saya nak tahu anda ni daripada mana je. Saya dah dapat dah nama ni, Zarifah, Atika. Okey, boleh tak anda komen, siapa yang join ni, boleh tak anda komen anda dari mana? Kalau anda dah komen minggu lepas, komen lagi. Sebab kadang orang kata manusia ni sudah lupa sangat. So kita kena selalu ingatkan. Tolong ingatkan saya, anda dari mana. Boleh tolong komen anda dari mana. Dan jangan lupa tolong share video ni supaya ilmu, InsyaAllah kalau macam anda terlintas video ni dekat wall anda, dan anda rasa nak sempat nak tengok, anda share dulu supaya anda boleh tengok nanti. Dan yang keduanya, mungkin bila anda share tu, ada rakan-rakan anda yang ternampak. Moga-moga orang kata rantaian pahala ni dia berpanjangan, insyaAllah. Okey, so saya nak buat sound check sikit. So kalau anda dapat dengar suara saya dengan jelas, tolong komen jelas. Okey. So, dan Nur Fatihah daripada Shah Alam. Syairah daripada Kedah. Jom. So Ziana lagi lah daripada Sibu. Ustaz, ramai tak ni? Mila Halida daripada Sabah lah. Kita tengok tak, ramai ni daripada mana lagi? Anas Sibah daripada, dia kata daripada belakang Langsir. Anas Sibah di belakang Langsir, dia kata. Okey, siapa lagi? Okey, ada trofi dekat situ, ada, yes. Okey, anda dari mana? Jom kita tengok. Abemi dah masuk dah. Hai Abemi. Okey. Alright. Macam mana? Macam ada kipas. Memang ada kipas, tak ada masalah. Okey, tak apa, jangan risau. Jangan abaikan bunyi-bunyi kipas itu. Okey, sebab anda kena fokus pada suara saya dan suara Ustaz. Ustaz, kita kenalkan diri semula Ustaz. Sebab mungkin ada, setiap minggu kita akan ada new audience Ustaz. Hari Selasa dia tak sempat tengok, so hari ni dia tengok. Lepas tu dah tak nak tengok dah. Gurau. Okey Ustaz, jom kenalkan diri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq Taqiyuddin bin Abdullah. Sekarang kerja dekat Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bani sebagai guru tahfiz kat sana. Asal daripada Pasir Putih, Kelantan. Daripada Kelantan. Daripada Kelantan Okey, ada siapa-siapa sini daripada Kelantan? Saya pun macam nak kenalkan diri ke Ustaz? Okey, sekejap Syuk, yang tu masuk line betul ke? Tengok. Okey, guys, tolong buat sound check. Dapat dengar suara dengan jelas tak? Sebab takut dia detect kat sana. Okey, so sound saya sekarang ni okey ke? Boleh komen? Bergema. Gema lebaran, saya tahu, saya faham. Okey, sekarang boleh check, boleh buat sound check tak? Suara jelas tak sekarang? Tadi macam tadi kita ada technical issue sikit. Okey, so anda dapat dengar, tolong sebelum kita start, sebab nanti bila kita dah start, kalau anda tak dengar nanti rugi kan. Okey. Ustaz, dia kata Ustaz derah sikit Ustaz, derah. InsyaAllah. Boleh cakap derah sikit. Okey, sekarang kalau macam sekarang kan, sebab kita dah ubah setting sikit tadi, so dapat dengar dengan jelas tak suara kita? Tolong komen dapat dengar suara jelas tak, supaya kita boleh, orang kata kita boleh sampaikan ilmu dengan lebih jelas dan lebih tepat.
Ada cabutan hari ni. Kat sini ni nampak ni ada pokong. Dekat sini ada sampul raya untuk anda hari ni. Dan ada drop of love. Okey, hari ni saya nak bagi tahu kat anda specialnya hari ni sebelum start mula kan. Sebab bila start mula saya tak boleh nak ganggu dah. Ya tak Okey. Specialnya hari ni ada kita nak bagi hadiah kepada lebih 5 orang. Tapi 5 orang tu mestilah dia orang yang aktif, dia selalu komen, dia share, dia tag kawan-kawan dia. Okey? Ada 5 pemenang. Kita nak bagi duit raya kepada 5 orang. Kita nak bagi ni apa nama dia? Car freshener, air freshener kepada 2 orang. Dan ini gold bar. Loket saya tunjuk. Sebentar tu okey. Jelas kuat ustaz. Jelas okey, sekarang dah jelas Saya nak tunjuk daripada pokok ni. Ini ustaz, loket emas ustaz. Loket emas daripada pokok. Kita nak bagi ada lagi, orang kata apa, ada lagi 2 lagi. Ada lagi 2 lagi. So minggu depan, okey, minggu ni kita dah ada kan. Kita dah ada pemenang kan ustaz? Ustaz dah pilih ke? Hari Selasa tu. Kita dah ada, kita ada loket emas. Kita bagi loket emas. Okey, untuk emas raya anda. So dan hari ni 5 orang bakal menang duit raya. Okey. So tanpa berdengar masa lagi Ustaz, saya serahkan pada Ustaz. Depa suruh cakap derah lagi Ustaz. InsyaAllah. Tak saya orang tahu Ustaz. Ustaz faham derah? Jangan faham. Derah faham Dia bisa ayat derah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas tajwid untuk hari ini. Pertama-tama alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah lah. Hari ini dah hari yang ke-11 kita puasa. Alhamdulillah. Dah 11 lagi Ustaz. Yang ke-11 lah, alhamdulillah. Kejap lah hari dah 11 dah. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan hari ini berkenaan dengan resam. Resam ni secara mudahnya kita panggil sebagai tulisan berkenaan dengan Al-Quran. Bukan resam padi Ustaz Bukan resam padi menunduk. Okay. Jadi resam Quran ni insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Sebab tuan-tuan perempuan ada yang pergi ke masjid, ada pergi ke surau, dan ada juga dekat rumah tu Quran. Jadi Quran yang tuan-tuan kena tahu, Quran ni ada bermacam-macam jenis. Okey. Jadi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Pertamanya berkenaan dengan kita sebut sebagai resam Usmani. Ni dah biasalah. Kalau beli Quran ada tulis resam Usmani. Dan satu lagi dipanggil sebagai resam imla'i ataupun resam kiasi. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, jadi resam imla'i ni, resam kiasi ni adalah resam yang berdasarkan daripada sebutan. Okey. Jadi kalau dari sudut bahasa Arab dari sudut dia menggunakan resam imla'i, resam kiasi ni sebagai komunikasi. Jadi apabila bahasa Arab ni makin berkembang, jadi orang Arab tulis Quran menggunakan resam kiasi. Okey. Jadi adalah beberapa Quran yang tuan-tuan perempuan saya akan kongsikan. Antaranya adalah Quran yang zaman dululah, Quran Majid. Pernah dengar tuan-tuan Quran Majid ni? Quran yang ayah-ayah kita atau atuk kita dah belajar zaman dulu kan. Dan kita pun mungkin sempat dengan Quran Majid. Quran yang kulit kuning tu. Kulit kuning. Quran yang lama kan. Jadi kalau tuan-tuan perasan, ada perbezaan dengan Quran yang sekarang lah. Okey, jadi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Quran Majid ini adalah Quran yang yang telah dikeluarkan ada Akta lah Malaysia. Untuk menyekat penjualan Quran Majid. Sebab ada beberapa kesalahan dalam resam, dalam penulisan, dan bot ni adalah dari sudut titik dan tanda baris. Titik dan tanda baris Jadi disebabkan itu saya ceritakan ni secara pengenalan dulu. Sebab itulah Quran Majid ni dihalang untuk dijual lah. Tapi kalau tuan-tuan memiliki Quran tu, dia tak ada masalah bolehnya. Cuma dia ada kekeliruan bila tuan-tuan nak baca Quran. Okay. Tak ada yang tanya ni Ustaz, resam ke resam? Dia ejaan dia kalau ikutkan yang tadi macam kita tunjuk dekat skrin tadi, RASM.
RESM. RESM. Sebutan dia resam lah. Rasimin. Bukan resam tu, sebab tu saya kata bukan resam padi menunduk tu. Okey. Lain-lain. Okey tak? Sama tak? Okey, insya-Allah. Okey, jadi dalam resam ni ada 5 bahagian. Kalau tuan-tuan boleh lihat dekat slide. Okey. Jadi 5 ni adalah sebab apa ni kata perbezaan yang khusus lah yang boleh lihat, yang kita sebut sebagai pembuangan, hazf. Ada kalimah yang dibuang. Nanti saya akan tunjukkan contoh, saya terangkan dulu. Yang kedua disebut sebagai ziyadah, penambahan. Yang ketiga disebut sebagai badal, pertukaran huruf. Yang keempat disebut sebagai wasal, penyambungan antara dua kalimah, wasal. Dan terakhir sekali disebut sebagai fasal, pengasingan antara kalimah. Jadi tuan-tuan boleh lihat ada contoh kat belakang, dekat ni, kat skrin kan. Jadi contoh ni ada kat sini. Inilah antara perbezaan boleh lihat lah antara resam Usmani dan resam Imla'i. Jadi kenapa tuan-tuan puan-puan perlu tahu berkenaan dengan kenapa kita kena menggunakan resam Usmani ni? Sebab nak mengelakkan berlakunya penyelewengan dari sudut Quran. Saya bagi contoh mudah lah. Kalau konteks kita bahasa Melayu ni, perkataan ejaan makan, contoh ejaan makan. Kalau kita orang Terengganu, kita akan sebut, kita akan makan. Ada G belakang, NG kan. Kalau Kelantan, makan. Macam make. M-A-K-E, make. Jadi ada yang negeri lain sebut makan lah. Jadi disebabkan tu untuk menjaga keaslian bahasa Melayu, ditulis sebagai makan, walaupun sebutan yang berbeza. Betul. Jadi sebab itulah resam kiasi ataupun resam imla'i tidak boleh digunakan dalam penulisan Al-Quran. Sebab tu Ustaz Sebab itulah. Sebab dia akan mempengaruhi kepada maksud Al-Quran, kepada keaslian Quran itu sendirilah. Quran yang turun. Jelas Ustaz dah bagi contoh ikut situasi kita dekat Malaysia ni. Sebab dia dialek Ustaz. Dialek. Jadi sebab bahasa Arab ni ada banyak dialek. Ada bahasa Arab Mesir lain, bahasa Arab dekat Mekah lain. Jadi sangat berbeza lah. Ustaz dekat mana Ustaz? Saya dekat Malaysia. Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh lihat antaranya dekat tu, pembuangan huruf. Ada dalam Quran resam Usmani ni khalidun. Ada tanda alif kan. Jadi dalam resam imla'i bila kita baca ada alif kan, khalidun. Dua harakat, khalidun. Tapi dalam resam Usmani dia tambah alif kecil je. Sama juga dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin. Panjang kan. Tapi dalam penulisan ada alif kecil kat atas. Dia nak meraihkan kepada qiraat. Panjang pula qiraat ni sebab ada qiraat yang baca Maliki Yaumiddin. Jadi ditulis alif kecil ziyadah. Ada ni hazfu, penumpuan. Jadi ada contoh yang bawah tu penambahan huruf, penukaran huruf, badal penukaran huruf, penyambungan antara dua kalimah, ya Musa, wahai Musa. Jadi kat situ ada alif kecil kan, ya Musa, disambung antara dua kalimah, terakhir sekali pengasingan dua kalimah. Jadi saya akan teruskan lagi. Jadi ulama bahasa ni dia ambil inisiatif lah nak susun semula kaedah penulisan bahasa Arab ni. Jadi bahasa Arab versi resam imla'i ni, jadilah banyaklah usaha-usaha daripada ulama ni. Antaranya ni lah mengelakkan daripada Quran daripada adanya kesalahan lah. Jadi terdapatlah banyak, tuan-tuan boleh lihat kalau ada dekat skrin tu. Karya yang ditulis lah sudut resam imla'i ni. Ada 3 sebenarnya. Saya akan teruskan. Jadi fenomena kebangkitan Islam ni, bila Islam makin ramai ni dan Islam kita sebar ni, jadi ramailah penyalin Quran ni dia tak ikut kaedah penyalinan Quran mengikut resam Usmani. Jadi bila Islam makin berkembang ni, orang nak baca Quran lah. Jadi orang yang belajar Quran dia tulis mengikut nak memudahkan waktu tu lah, Jadi dia tak tahu dari sudut disiplin menulis menggunakan resam Usmani adalah resam kiasi lah. Jadi saya akan ceritakan kronologi macam mana perkembangan dari sudut resam imla'i ni semakin berkembang apabila teknologi dan seterusnya apabila teknologi di negara barat lah, teknologi percetakan muncul di negara barat. Jadi resam kiasi ni yang pertama tuan-tuan boleh lihat lah, resam kiasi ni oleh Mushaf Ishqil Mani Ibrahim.
Abrahmi Ishqilmani ni, dia antara orientalis yang apa ni mencetak cetak yang pertama lah di barat. Okey, jadi resam ni resam imla'i di Jerman. Okey, tuan-tuan boleh lihat. Dia ikut bahasa Jerman tak? Dia macam tu. okey, jadi resam yang ni, yang mushaf Ishqilmani ni, dia Hasbah ni pada tahun 1964 ni. Okay. Dia apa ni, kalau sekarang tuan-tuan boleh tengoklah dekat perpustakaan Darul Kutub dekat Misri Okay. ataupun dekat perpustakaan Universiti Kahirah, adalah masih ada lagi yang ni. Jadi dia okay, saya akan tunjukkan tuan-tuan. Ni antara ni dalam penulisan tersebut. Okay. Okay, ada beberapa kesalahan. Dia tetap syarat juga. Quran tetap syarat juga. Cuma dia ada kesalahan apabila ni lah ditulis kan. Okey. Kesalahan masih ditulis lah. Okey. Jadi antaranya kesalahan yang tuan-tuan boleh lihat lah dari sudut aspek resam, dari sudut aspek penulisan dan dari sudut aspek apa ni, titik ataupun baris. Ustaz, resam tu maksudnya tulisan tak? Resam tu lisan. Okey. Kalau So sebut ada yang apa, tak berapa nak faham lagi duk resam kan, resam padi ke tak? Resam tu maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia maksudnya tulisan tak? tulisan. Resam ni adalah tulisan. Okey. Dan dot ni adalah titik ataupun baris. Tu boleh jadi soalan tu. Apa maksud resam? Okey. Jadi sebab zaman dulu tak ada masalah dari sudut dot apa. Tapi bila Islam makin berkembang ni, Quran dia kena ada baris, kena ada titik kan. Betul. Jadi ulama telah letak baris titik lah untuk memudahkan orang yang bukan Arab untuk baca Quran. Betul. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan boleh lihat lah antara kesalahan apabila tersalah dari sudut penulisan dekat situ. Ni dari sudut kesalahan dari sudut resam lah. Okey. Innal ladzina fi jannatin wa 'uyun. Kesalahan kat situ. Yang sebenarnya innal muttaqin. Bezalah. Allazina al-muttaqin. Ya. Kesalahan dekat situ dalam surah Az-Zariyat. Yang seterusnya adalah penyambungan antara kalimah dengan kalimah. Okey, dia menyambungkan kalimah yauma dengan hum. Okey. Jadi ada penyambungan kat situ. Dan yang ketiga, dia meletakkan apa ni, dhammah baris harapan pada kalimah Ibrahim. Wa idzi badala Ibrahim, sepatutnya Ibrahim rabbuhu, baris atas, baris fathah dia letakkan baris depan murabbuhu. Okey, jadi kat situ adalah kesalahan dalam resam. Okey. Ni yang pertama ni, yang dicetak pertama mushaf Ishqilmani. Okey. Jadi ni ada gambarnya. Inilah orang yang itulah Abrahmi tu, yang orang yang pertama dekat Jerman yang menerbitkan. Okey. Okey. Jadi saya teruskan lagi. Saya simpulkan hari ini berkenaan dengan 3 resam saja, 3 resam imla'i. Okey, yang seterusnya adalah mushaf monjok. Mushaf monjok ni daripada Indonesia. Okey, jadi mushaf monjok ni pendakwah Sunan Sudan. Jadi dia ni pada abad yang ke-18. Monjok. Mushaf monjok ni. Jadi tuan-tuan boleh lihat di semenjak ni meluas di alam Melayu ni, semenjak kedatangan Islam lah. Okay. Semenjak awal kedatangan Islam lagi. Jadi ni antara masalah yang kuno, masalah yang lama lah. Okay. Dan ada lagi dekat, tak silap saya, dekat Indonesia, nama masih lupa dah, masih lagi menyimpan apa ni kata sebagai khazanah lah, khazanah Quran kuno yang lama ni kan. Jadi mushaf ni ketebalan dia 7 cm. 7 cm dan berukuran 17 kali 25 cm. Okey, jadi dia diperbuat daripada kulit binatang. Ditulis dengan kulit binatang. Dan halamannya 592 halaman. Okey. Ada 15 baris. 15 baris. Setiap ayat tu ada 15 baris. Setiap muka surat tu ada 15 baris. Okay. Dan dia dihiasi dengan bunga warna merah, warna hitam, biru lah. Okey, jadi saya akan tunjuk dekat tuan-tuan. Okay. Ada contoh dia kat sini. Okey, ni contoh resam apa ni? Quran monjok. Okey. Quran lama ni tulis tangan ni. Ni Quran monjok ni yang Indonesia tu Ustaz Okey. Jadi Quran monjok ni ada juga beberapa kesalahan. Okey, saya tunjuk kat sini. Antara ada kesilapan lah dalam Quran monjok ni. Pada ni lah
dekat ayat wa auhayna ila ummi Musa. Okey, wa auhayna ila ummi Musa, pada perkataan ila dia ada tipik, pada ya ada tipik. Yang akan jadi kekeliruan kita akan baca ilayya ummi Musa ke. Jadi disebabkan tu, itulah antara kesilapan lah dari sudut penulisan. Okey. Dalam surah Al-Qasas. Okey, saya akan teruskan tuan-tuan. Yang ni yang kebiasaan kita lah, Quran Majid. Okey, yang ni sangat famous lah. Datuk pernah Quran Majid? Saya pernah Ustaz. Pernah? Saya start sebab saya pun boleh tahan juga lah, muda lagi. Quran Majid. Saya pun sempat Quran Saya Majid. yang tu. Dan Quran Majid ni kalau ikutkan kajian, saya lupa dah, ada seorang kaji ni dia mengkaji pada tahun 2003 sebenarnya. Yang kebiasaan orang yang menggunakan Quran Majid ni adalah orang yang umur 70-an. Orang yang dah lama lah. Lama dah. Okay, jadi Quran Majid ni kita tak boleh nak dia, sebab dia dah terbiasa dengan Quran Majid. Okay. Sebab masa saya sekolah pondok, tercita pula. Okey. Masa saya sekolah pondok dekat Perlis dulu, memang Quran Majid tu masih banyak lagi Ustaz. Banyak lagi. Sebab dia memang Quran yang lama-lama Ustaz. Quran lama. Okey. Jadi tuan-tuan, Quran Majid ni dicetak di Bombay, India. Bombay, India, dan tersebar luas lah. Masih lagi ada yang pakai sekarang. Tersebar luas sampailah ke kita, ke Malaysia juga. Jadi penganut agama Islam ni memang ramai yang batch-batch lama lah, yang zaman-zaman dulu belajar Quran Majid. Jadi Quran Majid ni ada juga kesalahan dari sudut penulisan, dari sudut resam, dari sudut letak lah. Okey. Jadi kalau macam Ustaz kan, macam saya kata, okay, mungkin mula dipakai oleh orang kalau sekarang ni umur yang 70 lebih kan. Tapi sebab macam dekat, contohnya di orang kata di kampung-kampung ke apa, Quran pun kadang-kadang kan, macam Quran saya ada satu Quran kat uni moyang saya punya Ustaz. Okay. Dia macam ni bagi kat ni dan kita tak apa, orang kata apa, kita jaga benda tu, dan kita orang kata apa, dia kalau macam Quran tu, kalau beli Quran tu orang kata apa, maintain je lah. Dia tak adalah kena nak buang Quran ke macam nak lupuskan. Kalau Quran lama-lama okay, Quran lama ni boleh dilupuskan. Ada yang lupus kat masjid, ada yang tempat pelupusan Al-Quran. Okay. Jadi memang ada tempat yang khas untuk pelupusan Quran. Kalau kita buat sendiri kat rumah, boleh buat sendiri. Dia Quran ni dengan dua cara lah kita nak lupuskan Quran. Yang pertamanya kita boleh tanam di tempat yang tertinggi lah. Tapi sekarang semua tempat tinggi dah, semua orang dah ni lah. Okay. Yang kedua di tengah-tengah laut. Okay, di tengah-tengah laut. Jadi tahun, saya lupa dah, dalam 2-3 tahun lepas lah, saya pernah mengikuti program pelupusan Quran. Pelupusan Quran. Ini ilmu baru ni. Sebenarnya saya pun tak tahu juga, sebab tu saya tanya Ustaz. Okay, jadi pelupusan Quran tu kami belajar college. Saya College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Macam kenal Ustaz? Kuis lah. Kuis. Jadi kami kumpulkan Quran-Quran yang lama ni, dan ada bahan-bahan yang lain macam kayu-kayu, macam yang kaca-kaca semua yang kumpulkan. Jadi bagi dekat tempat pelupusan Quran. Yang lebih tu, yang kertas tu kami waktu tu kami bakar tenteram, dan kami kumpul kabu. Lepas tu adalah program yang kedua, pembuangan abu. Jadi pembuangan abu ni dekat Pelabuhan Kelang masa tu. Jadi dia tak boleh buat sembarangan. Tak boleh buat sembarangan. Masa tu kami pergi dengan Maritim Malaysia lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk Quran yang lama, tuan-tuan boleh bawa ke masjid. Kebiasaan masjid ada sediakan bekas untuk pelupusan Quran lah. Sebab kita nak menjaga Quran kan. Tak boleh bakar macam tu je. Dia tak macam buku-buku yang lain kita baca. Sebab Quran ni kita nak jaga, nak buang dia punya abu pun. Dia macam dekat rumah nenek saya tu, memang banyak Ustaz. Quran, sebab macam Quran lama Ustaz, atuk saya tu mengajar Quran kan. So banyaklah Quran lama tu macam tak tahu nama apa. Ada dalam bilik kan. Jadi boleh bawa lah ke tempat pelupusan. Dan dia kebiasaan dibakar dalam ada bekas dia. Kita letak Quran banyak-banyak, dibakar, ditutup lah udara semua, dah siap jadi abu. Macam tu je. Senang lah sekarang. Jadi tuan-tuan boleh lihat dekat skrin, ada ni lah contoh Quran Majid. Quran Majid. Okey. Ada lagi tu. Okey, jadi Quran Majid ni ada beberapa kesalahan dalam Quran Majid, dan hari ni saya akan khususkan kepada Quran Majid lah. Quran Majid. Sebab kita Malaysia lah dah biasa dengan Quran Majid. Betul. So boleh tengok dekat skrin Quran Majid. Alright. Ada juga yang masih baca Quran Majid tapi dia tak perasan. Tak perasan. Tak perasan kita ni Quran.
Quran ni ada resam-resam pula. Ada. So boleh check lah lepas ni insya-Allah. Moga ilmu Ustaz share ni bermanfaat. Siapa yang orang kata apa yang dapat ilmu ni rugi kalau tak share. Kalau nak tekan button share pun sangat bagus. Nak share dengan orang lain pun lepas ni pun digalakkan. Okey tak? Okey, saya akan teruskan lagi. Okey. Apa ni? Dalam Quran Majid ni antara kesalahan lah yang ada dalam Quran Majid ni dan sudut resam, tuan-tuan boleh lihat lah. Okey. Dekat sini okey. Ni adalah antara kesilapan dari sudut resam dan sudut penulisan. Okey. Sa'atan. Ditulis baris fathah, baris apa ni, tanwin yang apa ni, yang fathah. Okay. Sebenarnya dekat situ syafa'atun. Okey. Syafa'atun. Okey. Lagi salasatun. Ni kebiasaan lah. Ni kebiasaan. Kalau kita tuan-tuan boleh perasan lah, setiap kali di ibtidak permulaan bagi hamzah wasal. Hamzah wasal ni saya ambil contoh mudah. Surah Fatihah Alhamdulillah tu. Dia kan tak ada baris kan. Okay. Jadi dalam Quran Majid dia ada baris atas. Okey, jadi kesilapan yang mungkin berlaku bila kat sini tuan-tuan boleh lihat ayat dia wala taqulu salasatu. Wala taqulu salasa. Bila kita wakaf kan. Lepas tu letak baris intahu. Okey. Dia kerungsingan berlaku orang baca dekat situ. Salasatun intahu kan. Salah dia baca dengan inilah kesilapan dekat situ. Salasatun intahu. Sedangkan cara nak baca dia lain. Salasatun intahu. Dekat situ adanya kita panggil sebagai nun wiqayah. Okey. Jadi salasatun tun tanwin, dia rasa kita bunyi nun yang mati tu, kita menghidupkan baris nun. Salasatun intahu bila kita nak wasal. Betul. Jadi apabila ada tanda baris kat bawah tu salasatun intahu, kalau kita baca sambung salasatun intahu, salah. Okey. Itu antara kesalahan lah. Okey. Jadi Malaysia ni telah inisiatif dari sudut Malaysia ni nak memelihara keaslian Quran ni telah mewujudkan akta lah, akta 326, iaitu akta percetakan teks Al-Quran pada tahun 1986, dan akta E1023 percetakan teks Al-Quran bilaan tahun 19. Dia ada banyak akta sah Banyak akta. Banyak akta. Okay. Jadi akta tu ada 25 section. Okey. Jadi untuk bahagian peruntukan pengurusan, bahagian percetakan mushaf, penguasaan dan perkara yang berkaitan lah dengannya. Jadi tidak bolehlah, antara yang dimasukkan dalam akta itu adalah tiada seorang pemulih mencetak atau menerbitkan sesuatu teks Al-Quran atau bahan Al-Quran yang mengandungi apa-apa kesilapan berkenaan dengan sesuatu ayat di dalamnya. Ini adalah antara inilah akta yang Malaysia. Okey Ustaz, nampaknya kita punya floor manager dah bagi queue untuk kita rehat Ustaz. Okey. So kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum tu Ustaz, kita hari ni macam saya cakap tadi, kita nak bagi duit raya pada 5 orang hari ni, dan kita nak bagi juga car freshener, air freshener ni yang boleh gantung dalam kereta, boleh gantung dalam rumah, boleh gantung kat bilik dan sebagainya. Okey, sangat wangi. Dia ada 2 wangian, lemon dan lavender. Benda ni kita tak jual, boleh dapat free je dengan setiap belian Narina lah. So kalau anda berminat untuk nak dapatkan benda ni, boleh hubungi Narina Squad kita. Just klik je hashtag Narina Squad. Dan Narina Squad kat yang tengah live ni, tolong komen hashtag Narina Squad. Jangan menjual, komen je hashtag okay, Ustaz, sebelum kita berehat sekejap Ustaz, okay, kita akan tengok satu video yang mana ada pemenang emas yang kita call Ustaz. Okay, tapi sebelum kita tengok video tu Ustaz boleh tak bagi satu soalan dulu untuk kita pilih pemenang lepas kita rehat. Bagi dia jawab masa tengah kita tayangkan video tu Ustaz. Okey, silakan. Okey. Semua dah ready ke untuk nak menang? Kali ni kita menang duit raya. Ada 5 pemenang duit raya hari ni. Saya tunjuk dulu agak-agak berapa. Okey, macam biasa. Macam tak apalah, tak nak teka pun tak payah teka. Okey, Ustaz boleh share lah satu soalan. Okey, soalan. Sebab nanti kita nak pilih 5 orang Ustaz. Okey, soalan saya, siapakah yang mushaf yang pertama saya sebut ni?
Iskil Mani. Ah. Siapakah orang yang pertama lah untuk masalah Iskil Mani. Clue dia dekat Quran ni diterbitkan dekat Jerman. Dekat Jerman. Dekat Jerman. So maksudnya siapakah orang yang menerbitkan, Mencetak mushaf mushaf Syamani. Betul tak? Saja saya sebut macam tu supaya senang. Saya tak nak bagi hint kat korang. Nanti korang dah dapat jawapan dia. Okey, so anda boleh teka, anda boleh boleh check dulu sekejap. Ejaan kena betul. Ejaan kena betul saja ustaz ni kan. Ejaan kena betul dan jom kita tengok video ni dulu. Okey. Assalamualaikum. Ni Puan Siti Jamilah binti Abdul Karim ya? Ya saya. Hai Puan. Hai. Tengah busy ke tu? Busy ke? Tengah makan. Oh, makan. Okey, saya Ellie daripada HQ Narina. So kita nak bagi something sikit hari ni. Bukan something sikit, something banyak. Apa tu? Okey, sebelum tu kita nak tanya sikit lah. Puan boleh tu volume kuat sikit tak suara? Sebab kita tengah record. Okey, cantik. Okey. Sebelum ni Puan memang pengguna Narina ya? Ya saya. So macam mana sebelum dan selepas guna Narina untuk anak tersayang? Okey. Macam sebelum guna Narina, maksudnya tak guna Narina lagi lah kan? Ya. Maksudnya masa tu kita banyak guna cara tradisional lah sebab anak memang susah nak makan ubat. So maksudnya kita buat cara tradisional, buat garam bawang putih, asam jawa, kalau dia lemah, pakai lemon. Ya betul. Lepas tu bila bila anak dia masuk wad, dia masuk wad kerana kita kuman dalam paru-paru. Lepas tu dia dah keluar wad, dia stay batuk lagi. On off lah. Lepas tu kan kopiah lah, tak kita nak masuk hospital balik lagi. Tak sanggup seorang ibu tengok anak masuk ward. Lepas tu mak mertua dia kata semua cuba try Narina ni, dia ada sapu je. Sebab masa tu tengah ada iklan kawan dia ada buat promotion pasal Narina. Dia boleh try beli, lepas tu dia bagi kat saya lah. Dia pun try. Okay. Saya try dalam sebelum nak pergi check anak tu, pergi check doktor. Buat batuk balik kan. Tapi kan ikut macam mana yang dia ajar tu. Yang teknik urutan rahsia tu. Bila kita pergi check doktor tu, doktor tu dia punya batuk tu clear dia tu. Tak ada bunyi pun, tak ada macam dulu kalau yang doktor kan macam bunyi macam asma. Bunyi kahak kan? Ya, macam lelah. Dia tu kan clear dia tu, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. So, bila malam tu batuk tu hilang. Syukur ya Allah. Lepas tu guna Narina tu dia sejak hari tu sampai hari ni masih gunakan. Alhamdulillah jadi peneman setia lah ni. Nak pergi mana bawa. Memang mau bawa mana-mana. Mudah lagi pun benda tu kecil je. Ya, betul. Dalam bag. So lepas ni pun dah tak payahlah nak buat lemon, buat bawang putih. Kan? Tak payah potong lemon sebagai. Kalau tak lagi kita macam nak kena kedai dulu. Ya, betul. Perah lagi. Betul? Ni sekarang sikit je. Sikit je dah macam dah boleh terus buat dekat anak pun. Terus terapkan pada anak. Ya betul. Puan, masa Puan beli tu kan, Puan ada perasan tak ada hologram? Hologram Yang scan. Ya betul, yang scan tu. Lepas tu Puan ada join untuk scan and win hologram ni. Hari tu baru
selama ni suka kumpul kotak tu. Lepas tu bila Narina suruh scan. Banyak-banyak. Sebaik Puan scan. Sebab apa tahu? Sebaik Puan scan tahu. Sebab kita pula nervous. Sebab Puan tanya, Puan antara yang bertuah dapat emas raya Narina ni. Betul. Dari Narina khas kita bagi emas raya sempena raya nanti. Ya Allah. Kita tak terkata mesti terkejut tu. Sebab macam saya fan je kan. Ha, Sebab ha. tak pernah apa macam ada hadiah ke apa ke gitu. Betul ke? Ini khas untuk Puan. Kita rezeki anak, rezeki Puan sendiri, kita bagi emas raya Narina. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Nanti bolehlah posing time raya. Alhamdulillah, sama-sama. So nanti kita akan kontak Puan untuk kita post terus ke Puan. Boleh? Okey, tahniah Puan. Puan Siti Jamilah. Alright. Assalamualaikum. Dadah. Itu dia pemenang mingguan untuk emas raya Narina, Puan Siti Jamilah, yang sangat happy tak terkata sebab dia dapat emas raya dari Narina. So mungkin minggu depan anda pula, mana tahu rezeki. Tunggu. Dapat je Narina ni, jangan lupa scan QR code dan join Scan and Win Narina. Okay? Lagi satu yang paling penting, jangan lupa join live Narina pada setiap hari Selasa dan Khamis pukul 12.30 hari di page Facebook Narina Malaysia Terapi Bayi. So jangan lupa scan. Hari ni tadi kita semua dah jawab soalan. So sound saya okey ke? Masih lagi sama-sama dapat dengar suara saya dengan jelas? Okey? Okey. So macam tadi sebelum kita rehat tadi, Ustaz ada tanya satu soalan. Siapakah orang yang mencetak mushaf Hishkelma ni? Betul saya sebut Ustaz okey, siapakah orang yang mencetak mushaf yang pertama Hishkelma ni? Okey, so Ustaz nak pilih berapa orang Ustaz pemenang ni? Sebab kita nak pilih 5 orang pemenang untuk duit raya, 2 orang pemenang untuk air freshener. So Ustaz nak pilih yang mana dulu Ustaz? Mana? Ikut Ustaz. Ustaz nak pilih mana? Ustaz kata okey, saya untuk soalan ni Ustaz nak pilih seorang pemenang duit raya, seorang pemenang air freshener. Ikut Ustaz Jadi air freshener. Okey, air freshener Ustaz pilih. Satu air freshener, satu duit raya Ustaz. Betul? Okey. So Ustaz nak pilih 2 orang nama. Siapakah nama yang bertuah tu? Okey, untuk pengetahuan, kenapa anda kena komen berkali-kali sebab ada setengah tempat tu kita tak boleh scroll dah ke atas. Kalau anda dah jawab ke atas tu, anda kena komen selalu supaya nama anda sentiasa muncul yang di yang latest tu. Okey. Ustaz tengah nak pilih sekarang ni. Ustaz pilih 2 orang. Yang pertama, okey, yang first ni nak duit raya ke freshener Ustaz? Yang pertama bagi duit raya. Okey, yang pertama Ustaz bagi duit raya dulu. Mana duit raya? Okey. Okey, kita ada hari ni kita ada RM50 Ustaz. Okey, RM50 Ustaz. Okey, yang pertama menang duit raya. Okey, duit raya untuk hari ni kita akan bagi 5 orang pemenang duit raya sebanyak pilih pemenang Ustaz. Okey. An-Nasibah bukan pemenang dia. An-Nasibah bukan pemenang dia. Nazili Hazirah pun bukan pemenang dia.
Jutawan Hidayah apa bukan pemenang dia? Itulah bukan pemenangnya. Okey, Ustaz, yang lain boleh pilih Ustaz. Okey. Ustaz. Mana? Ustaz jenuh mencari ni. Cepat. Anda muncul sekarang dengan jawapan yang betul, dengan ejaan yang betul, andalah pemenangnya. Jom kita cari Ustaz. Itu dah ni. Betul Ustaz Atikah Radana. Atikah Radnan. Atikah Radnan ni tadi yang dia memang cakap darah. Dia. Dia cakap darah ni Ustaz. Okey. So, pemenang pertama duit raya RM RM10. Tahniah kepada Atikah Radnan. Nanti Atikah boleh hubungi admin untuk claim duit raya RM RM10. So, Ustaz, kita ada 4 lagi untuk duit raya dan 2 lagi untuk menang Drop of Love, kita punya air freshener ni Ustaz. Okey, Ustaz. So Ustaz kata satu duit raya tadi kita dah pilih Atikah Radnan. Siapa lagi untuk menang air freshener Ustaz? Dia punya air freshener ni wangi gila. Balik kampung relax, tenang, full. Dia soalan sama soalan lain. Soalan sama Ustaz? Sama. Okey. Okey, pilih je Ustaz, mana-mana Ustaz. Mana yang berkenan di hati tu, yang mana dia tiba muncul banyak kali tu kan, yang aktif, kita bagi kat dia. Okey. Yes, tahniah Atikah menang duit raya. Okey. Siti Azura. Siti Azura. Tahniah kepada Siti Azura untuk menang Drop of Love, air freshener. Alright. Okey, Ustaz nak pilih soalan lagi ke Ustaz? Kita nak tanya soalan lain. Soalan ya. Ustaz nak tanya soalan lain. Okey. Ada lagi RM40 duit raya, 4 orang lagi akan menang duit raya dan satu lagi pemenang untuk air freshener. Okey, Ustaz, jom Ustaz. Kita teruskan sikit. Tanya soalan tu ya Ustaz. Tanya soalan teruskan. Boleh Ustaz. Tak kisah mana-mana. Kalau macam Ustaz nak pilih dulu ke ataupun nak cerita dulu pun boleh Ustaz. Okey, saya sambung dulu lah. Okey, Ustaz sambung dulu untuk ada lagi duit raya untuk 4 orang pemenang. Okey. InsyaAllah saya akan teruskan kepada tadi. Kita dah masuk dalam Mushaf Majid. Okey. Jadi Mushaf Majid ni jadi kerajaan Malaysia ni telah mewartakanlah Akta 36 tadi untuk teks pencetakan untuk Akta pencetakan teks Al-Quran ni. Okey. Jadi pada tahun 1986 jelaslah menunjukkan mushaf yang dicetak ataupun yang diimport daripada luar ni. Okey. Jadi untuk tujuan penjualan ni kenalah dicek dulu oleh lajnah pentasih Al-Quran. Okey. Jadi untuk mendapatkan kelulusan daripada lembaga pengawalan dan pelesinan, jadi bagi apa ni, Kementerian Dalam Negeri lah. Okey. Jadi segala bentuk lah dari sudut penerbitan dan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti pelekat ke, seperti tulisan khat, terjemahan ke buku-buku tafsir mesti dicek dulu. Okey. Sebab kita nak memastikan Al-Quran tu yang inilah terjaga lah. Okey, jadi mana-mana agensi ataupun syarikat yang tidak dapat berbuat demikianlah akan kena denda lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu sangat kepada kita nak cek Quran ni sebenarnya? Sebabnya kita nak menjaga keaslian Quran tu sendiri. Jadi kita tak nak ada berlaku salah baca lah. Salah baca. Okay. Jadi sejak tu, jadi kerajaan Malaysia telah menjalankan sepenuhnya tanggungjawab. Dia telah pergi ke beberapa premis kat Malaysia untuk membasmi lah Quran lama ni. Quran lama ni. Jadi Quran lama ni masalah, bukan orang kata masalah, dia kata yang sebenarnya dia menjadi kesalahan jual. Kalau memiliki tak ada masalah untuk kegunaan ini sendiri. Okey. Kalau menjual tak boleh saya. Tak boleh jual. Okey. Jadi itulah antaranya lah. Okey, jadi yang saya sebut tadi lah, kajian oleh Daud Ismail ni didapatilah pada tahun 2003 kajian dia ni. Okey. Sebilangan besar lah yang menggunakan mushaf mushaf Quran mushaf Imla'i ni. Biasanya orang-orang yang umur 55 tahun ke atas lah. Okey. Bukan saya. Okey. Pada tahun 2003 lah. Pada tahun 2003 tu saya baru sekolah rendah ni. Baru 8 tahun. Baru 8 tahun lama. Ustaz sekolah rendah, saya masih lagi rendah masa tu. Okey.
Okey, jadi antara faktor lah kenapa orang dulu bila dia dah biasa dengan menggunakan Quran Majid, jadi dia payah sikit nak baca Quran yang Resam Usmani ni. Disebabkan oleh ni lah, sebab dia dah terbiasa dah. Jadi sebab daripada usia yang muda lah dia belajar muqaddam. Sebelum ni belajar muqaddam. Lepas tu dalam muqaddam tu sendiri pun menggunakan Quran Resam Imla'i juga. Saya Ustaz 2003 Ustaz. Benda ni kajian pada tahun 2003 lah. Okey. So 2003 Ustaz sekolah rendah. Saya 2003 tu saya baru kahwin Ustaz. Oh, saya berkahwin 2013. 2003. 2003. Okey. Lama dah ke 2003. Jadi antara yang lain daripada dan apabila tidak ada pemakluman ataupun dari sudut penjelasan terhadap implikasi penggunaan Quran Majid ataupun secara mudah kita sebut sebagai Resam Imla'i ni. Jadi orang rasa tak rasa bersalah lah, tak rasa bersalah menggunakan Quran Majid ni. Okey. Dia sebenarnya Quran Majid ni kita tak disekat adalah menyebabkan kekeliruan dari sudut bacaan lah. Itu yang sebenarnya kenapa dihalang Quran Majid ni. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, disebabkan oleh tidak ada pendedahan dan orang yang lama ni dah terbiasa dah, jadi macam susah sikit lah. Itu yang sebenarnya. Okay, jadi tuan-tuan puan-puan, saya bagi kat sini contoh lah antara kesilapan yang ada dalam Quran Majid. Contoh boleh lihat lah, antaranya pada kalimah syafa'ah. Okay, dalam kalimah syafa'ah ni syafa'ah, okay, dia ada alif kan. Kalau Quran Majid boleh tengok Quran Majid, sebelah tu Quran Resam Usmani kan. Jadi dia bila ada yang alif tu, dia tidak meraihkan keseluruhan qiraat. Okey, yang saya sebut tadi lah, macam surah Fatihah Maliki Yaumiddin. Ada yang qiraat lain baca Maliki Yaumiddin bil hazfin alif, baca dengan tanpa alif. Jadi yang ni pun sama juga. Jadi qiraat ni mushaf Usmani ni dia meraihkan keseluruhan qiraat. Okey. Yang kedua, tuan-tuan boleh lihat dekat sini antaranya Sa'urikum. Okey, dekat sini boleh lihat dekat Quran Majid tu, pada waw tu tidak ada tanda bulat. Tanda bulat, bukan bulat sukun yang, kalau sukun tu dia tanda macam bintang sikit. Jadi bulat full, bulat penuh lah. Jadi Quran Majid tidak diletakkan tanda tu. Jadi kekeliruan bila kat situ orang tengok ingatkan tanda sukun, ingatkan tanda sakit, tanda mati. Jadi orang akan baca Sa'urikum. Sebenarnya Sa'urikum. Yang dekat sini disebut sebagai ziyadah. Tanda waw tu adalah tanda tambahan. Jadi tidak dibaca. Dia tidak dibaca, ziyadah yang tidak dibaca. Tapi disebabkan Resam Usmani ni diletak tanda bulat tu, kita tak baca lah. Walaupun dalam penulisan tu ada, tapi tidak dibaca. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi lah, tuan-tuan yang belajar Iqra' ingat lagi, tak silap saya dalam Iqra' 4 ataupun Iqra' 5 ada menerangkan kenapa ada tempat-tempat yang dia bagi contoh latihan homework dalam Iqra' tu. Kita ada tanda dia. Contoh kalimah lain, ula, kita tak baca ula, ada waw kat situ, ada tanda bulat kan. Kita tak baca ula, kita tak baca ula, kita baca ula. Okey, sebab dia dah ada dikira mati kat situ kan. Dikira yang tu kira tanda ziyadah yang tidak ada, yang yang tidak dikira sebagai huruf sakin, huruf mati. Okey. Dan seterusnya saya tunjuk kepada tuan-tuan. Okey. Ni kebiasaan. Ni kebiasaan kalau tuan-tuan lihatlah. Contoh dalam perkataan bismillah, ada perkataan Allah tu, lafzul jalalah Allah Ta'ala. Perkataan Allah tu ada yang ditulis alif kecil kat atas tu, tuan-tuan perasan. Tu Quran Majid. Kalau Quran yang mushaf Usmani ni, dia ada tanda baris atas. Okey. Jadi kita sebut sebagai tanda alif kecil ni sebagai ilhaq. Okey, ilhaq ni. Jadi nak membezakan kalimah Allah Ta'ala ni dengan kalimah Allat. Allat ni berhala dekat Mekah. Di kalimah Allat, alif lam lam alif ta. Jadi alif lam alif ta. Jadi dia ada tanda alif kan. Jadi nak membezakan kalimah Allah Ta'ala dengan kalimah berhala tu. Jadi dia tak pakailah tanda alif kecil tu, letak baris fathah ke atas.
kita tak boleh lihat. Okey. Jadi yang lain lagi contoh. Okey. Ni antara kesilapan dari sudut dot, dari sudut tanda. Okey. Yang tadi pun tanda juga. Allah tadi pun tanda juga. Baris. Baris ni tanda atau titik lah. Okey. Okey. Okey, jadi terdapat kesilapan dari sudut harakah dari sudut baris kat sini. Contoh kat situ, salasatun intahu. Okey, ini saya sebut tadi lah. Dia apabila hamzah wasal, hamzah yang tak ada baris, contoh boleh lihat lah. Hamzah tidak ada baris. Contoh itu salasatun. Kalau kita wakaf salasatun intahu. Kita kena baris bawah. Okey. Jadi dekat mushaf majid ni dia dah buat baris bawah. Okey. Jadi yang menyebabkan kekeliruan bila orang yang apa ni, dia baca sambung, baca wasal, salasatun intahu. Kat situ. Okey. Boleh menyebabkan kesilapan lah. Sebenarnya kalau kita nak sambung, kita kena salasatun intahu. Kita kena hidupkan satu ya, satu nun kat belakang. Satu ni. Yang disebut sebagai nun wiqa, nun wiqayah. Nun kita. Okey. Jadi tuan-tuan, dari sudut kaedah macam tu, salasatun intahu. Bila nak wasal, nak berhenti salasatun wakaf intahu. Okey. Jadi dekat situ lah berlaku kekeliruan juga. Okey. Jadi yang lain lagi contoh yang ni, kesilapan pakai pakaian nakir. Pakai pakaian nakir. Kalau lihat pada mushaf majid, pakai pakaian nakir. Pakai pakaian nakir. Dia meletakkan baris tanwin, dua baris bawah tanwin tu. Kalau kita lihat pada mushaf Usmani, pakai pakaian nakir, ada roh bagi bawah. Kalau kita wakaf pakai pakaian nakir. Yang sebenarnya yang kat sini adalah kalau lihat adanya yang dimaksudkan sebagai dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim wahdah, pakai pakaian nakiri. Okey, yang sebenarnya lah pakai pakaian nakiri. Jadi adanya huruf ya belakang tu. Okey. Jadi ya tu dibuang, pakai pakaian nakiri. Jadi bila adanya tanda tanwin tu, berlawanan lah. Dari sudut maksud pun dah lain lah. Dah lain maksud. Yang beza apa, yang penting tu takut kita maksud dia beza. Maksud berubah. Okey, Ustaz, kita dah ambil dekat kita punya apa masa apa airtime kita dah dekat dah Ustaz. Okey Ustaz, boleh kita tanya soalan ke ataupun macam mana Ustaz? Kita dah dekat apa satu jam kita dah. Okey. Okey, kita flashback sikit lah yang tadi. Jauh sikit. Tadi yang saya dah tanya berkenaan dengan siapakah yang pertama yang mencetak mushaf Iskilman ya. Jadi soalan saya apa ni? Mushaf yang kedua. Mushaf yang kedua. Mushaf nama apa mushaf yang kedua saya sebut tadi? Mushaf Imla yang kedua tadi. Dan dia daripada Indonesia lah. Siapakah yang orang yang Teman Ustaz boleh terus tanya apa mushaf kedua dan mushaf ketiga, dia jawab dua-dua. Kalau dua-dua tu betul dan ni nanti kita pilih semua pemenang tu dia. Kita tulis lagi 4 pemenang. Okey. Soalan tadi yang ni lah mushaf sebutkan mushaf yang kedua saya sebut tadi. Okey. Mushaf Imla yang kedua. Lepas tu sebutkan siapakah yang menulis lah mushaf yang kedua tadi. Okey. Okey. Soalan ketiga. Yang ketiga. Soalan ketiga saya ambil yang tadi juga di manakah Quran Majid dicetak? Quran Majid dicetak. Yang pertama. Okey, daripada mana? Okey. Dan soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat. Soalan kita bagi 3 soalan. Tiga soalan. Pilih je. Okey. Kita pilih semua pemenang itu. Boleh tak? Okey. Jadi so, tiga soalan ada lagi 2 soalan lah. Soalan pertama kita dah jawab tadi. Soalan kedua siapakah Ustaz? Soalan kedua sebutkan balik mushaf yang kedua tadi. Dan soalan yang ketiga, okey. Siapakah orang yang ni lah yang mencetak Quran yang kedua tadi. So kalau tak dapat nak tangkap nanti admin Narina dia akan update soalan-soalan ni. Okey, tolong admin update soalan dekat kita punya pin post. Alright. So nyatakan Ustaz cakap ni bagi tahu mushaf yang kedua dan siapa Ustaz? Siapa yang orang kata apa? Siapa yang menulis tu? Siapa yang mencetak ataupun yang menulis tu? Macam tadi
Mashaf Mushkil Mani. Nama dia Abrahami Mushkil Mani. So Mushkil Mani. kalau yang kedua Mashaf apa? Siapakah pencipta dia? Yang ketiga apa? Mashaf Majid. Di mana cetakan pertama dia? Okey Ustaz. Sambil dia orang tengah jawab ni Ustaz. Ustaz nak tambah sikit-sikit lah Ustaz. Contohnya macam ni, dia orang ada juga yang tanya pada kita nanti ya. Ustaz, macam ada tak Ustaz macam next live lah kita boleh ajar baca Quran sikit ke, tengok tadi ataupun tafsir sikit ke Ustaz? InsyaAllah. Kita ada lagi lebih kurang dalam minggu depan kita ada lagi 2. Kita ada 4 kali lagi lah. Kita ada 4 kali lagi. Dan anda masih lagi berpeluang untuk menang emas raya. Tadi kita dah bagi 1 dah emas raya ni. Emas raya ni 1 saya dah simpan. So kita ada lagi 2 gold bar kan. Nak tunjuk sikit kot. Kita kata nak bagi gold bar kan. Kita tipu. Kita tipu. Kita upgrade gold bar tu kepada loket emas. Anda bagi loket emas senang dan terus boleh pakai je. Kalau gold bar, orang kata apa, gold bar nanti nak pakai kat mana kan? Anda boleh simpan. Ini disebabkan nak raya, kita bagi anda loket emas daripada Poh Gong. Memang ada yang dia ada sijil semua siap dalam ni Ustaz. Memang dah ada. Dia ada sijil dia, kesayangan dia, harga dia semua ada ni. So ada invoice dia, ada berat dia, ada apa kita panggil nombor siri dia semua ada lah. So memang pokong punya ya, diamond pun semua dia punya ni lah. So anda akan dapat ni. Okey, ada lagi 2 lagi pemenang. Sebelum ni kita memang, dan anda jangan lupa juga kita masih lagi anda boleh menang 2 tau. Which is anda boleh menang percutian ke Maldives. Ustaz pernah pergi Maldives tak? Boleh. Percutian ke Maldives untuk 2 orang. Okey. Dengan hanya scan dan menang. Okey. Dan pada masa yang sama untuk bulan Ramadan yang mulia ni kita bagi anda loket emas. Ada lagi 2 loket emas. Siapa yang punya? Anda yang punya kan? Okey. Ustaz, kita tengok Ustaz siapa yang menjawab soalan. Cepat. Dari Jerang. Okey. Kalau dia tanya, yang dah menang boleh menang lagi? Boleh. Kalau Ustaz pilih. Okey. So, siapakah penulis ataupun sebutkan mashaf yang kedua, dan siapakah penulis mashaf yang kedua itu? Dan yang ketiga soalan dia, Amin tolong pin post Amin. Tolong pin post soalan tu. Siapakah mushaf kedua dan ketiga, dan untuk mashaf yang ketiga tu di manakah ia dicetak saya? Okey, jom. Okey. Dia jawab terus dulu kan. Dia jawab dulu terus kan. Macam mana? Tak apa, maksudnya kita pilih. So kita ada lagi 5 menang kan. Okey. Saya pilih je 5 orang kan. Saya nak pilih 5 orang ni. 5 orang pemenang. Siapa yang muncul sekarang, tolong tulis je, mana tahu nasib anda dapat menang. Okey. Ana Hasina. Alright. Okey. Ustaz nak pilih saya Ada 5 orang kan. Ni ejak ni betul lah ni. Nazili Hazira. Bukan pemenang dia Ustaz. Ada sekalian gambar bendera ni boleh. Apa nama? Ana Hasina. Ana Siba. Bukan. Oh, dia siap letak bendera Ustaz Ana Hasina. Ana Hasina. Dia menang apa? Dia menang duit raya Ustaz Okey, pemenang kedua duit raya Narina adalah Ana Hasina. Okey, tahniah menang duit raya RM10 hari ni. Okey, daripada Narina. Alright. So, yang kedua nak bagi apa Ustaz? Kita bagi ni. F Rational. Okey, pilih nombor 2. Orang yang kedua. Amin tolong ingat
pemenang-pemenang dia? Okey. Nanti admin kena tulis ni, nanti dia nak contact nanti. Tak tanya, jangan tanya pula pemenang, anda menang apa? Nanti dia cakap dia menang gold bar. Okey, tahniah Puan Nana. So jalan ni cepat. Anda boleh copy nasihat saya, jawapan anda tu anda copy, anda dah paste je. Copy paste je supaya ustaz nampak. Sebab ustaz nak scroll dia sampai satu tahap tu dah tak boleh scroll dah atas tu. Tolong copy dan paste je. Tolong copy dan paste. Okey, pemenang yang kedua untuk soalan 2 dan 3. Maknanya kalau dia jawab dua-dua betul ustaz kan, ustaz pilih je lah. Ni Farah Halim. Farah Halim, tahniah. Farah Halim dapat air freshener Zat. Alright. Okey, Farah Halim menang air freshener hari ni. Tahniah Farah Halim. Okey, pemenang yang ketiga Zat. Yang ketiga. Yang ketiga untuk soalan yang ni lah, soalan terbaru. Kita ada 7 pemenang hari ni Okey, so maksudnya tadi 1, 2, 3, ni yang keempat Azhar ni orang yang keempat, sorry. Orang yang keempat, pemenang yang keempat hari ni akan menang air freshener daripada Narina terbaru, daripada Narina yang bernilai RM10. Okey. Alright, siapakah? Ustaz tengah cari. Anda tolong paste balik jawapan anda tu. Senang Ustaz nak pilih anda. Okey. Siapa lagi yang belum menang dan siapa nak menang kali kedua? Boleh. Sila. Ada lagi 3 pemenang Ustaz. Okey. Pemenang yang keempat. Yang kelima, empat pemenang yang keempat. Okey, siapakah pemenang yang keempat? Yes, 8 pemenang betul. Macam artikel kata 8 pemenang. Tapi gold bar ni kita akan pilih hari Selasa minggu depan. Tahu? Selasa minggu depan kita akan pilih gold bar satu. Minggu satu lagi kita akan pilih. Sebab minggu ni kita dah pilih Puan Jamilah sebagai pemenang dia. Okey, siapa yang follow live pada hari Selasa, dia tahulah kita pilih macam mana kan. Memang kita ada sistem yang sistem tu yang akan pilih. Kalau suruh saya pilih. Nanti saya pilih adik waris saya lah, saya pilih kawan saya lah. So tak bagus. So kita ada sistem tu yang pilih. Tapi ni Ustaz pilih tak apa. Ustaz. Seorang lagi Zarifah Adnan. Dia betul lah. Zarifah Adnan. Bukan Manjok. Monjok. 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 Alright. So kalau apa yang dah copy paste tu, betulkan balik ayat dia. Apa Ustaz Monjok, bukannya manjok. Ni macam manjung pula, manjung Perak. Ni monjok So tanya kepada Zarifah Adnan. Zarifah Adnan Zarifah Adnan. Okey. Ni apa? Adik Atika Adnan ke? Akak Atika Adnan? Bukan okey. Alright, so yang kelima Zat. Yang kelima. Ni dah ke apa dah? Kelima. 1, 2, lepas tu 3, 4. Ni yang kelima. Okey, pemenang yang kelima. Alright. Pemenang yang kelima dapat duit raya RM10. Okey. Tadi si Zarifah dapat apa? Duit raya RM10. Dah dapat freshener dapat kepada Farah. Freshener juga. Freshener tadi dah dapat. 2 orang. Okey. Tadi okey, soalan tadi yang kedua tadi dapat freshener dengan RM10. Betul, soalan kedua kita pilih 5 orang. Okey. Sekarang dah ada berapa orang pemenang termasuk yang 2 yang tadi, yang first tadi tu. Okey, kita check pemenang. Apa? Ini? Okey, Ustaz tengah pilih. Alright. Alright, siapa lagi? Musa Monjok nama dia, Monjok, M-O-N.
Manjung Perak. Okey. Memang anak Hasina dia kata Manjung Perak tempat saya tinggal. Okey. Si Atika ni pun dapat Ipoh tak silap saya ni. Okey, welcome pada siapa yang baru masuk. Okey, kita dalam proses nak pilih pemenang. Okey, tolong bantu ustaz paste je jawapan anda tadi. Jawapan yang betul ustaz akan pilih sebagai pemenang. Okey, lagi satu lagi pemenang. Okey. Lagi seorang lagi pemenang. Tadi yang last kali tu menang duit raya RM10. Alright. Okey, ada seorang lagi pemenang Ustaz. Ada seorang lagi Ustaz pemenang. Ustaz boleh pilih seorang lagi pemenang Ustaz. Okey. Welcome. Siapa yang baru join? Sementara pilih tu kan, boleh tak share dengan saya tahun ni anda balik raya kat mana? Balik raya rumah mak, abah ke, mak ke, abah ke, mertua ke atau mak ke? Tolong share anda beraya dekat mana tahun ni. Sementara ustaz tengah cari kan. Ustaz ni tengah apa, macam seraga Ustaz. Boleh tak? Boleh. Okey. Dapat. So siapa yang belum dapat hidup raya tu, komen je jawapan dah. Senang ustaz pilih. Ustaz tengah cari tu. Okey, Musa Monjok Sunan. Betul Atika? Sunan. Orang Kuala je. Musa Monjok, pendakwah Sunan Sudar Indonesia. Betul? Laksa Sarang. Okey. Ada tak tempat lagi sudah ejaan ni? Sedikit. Okey. So maksudnya Ustaz, sementara tu saya nak share pasal apa, sementara Ustaz pilih ni saya nak share pasal promosi raya ni. Okey, pasal promosi raya. Alright. Kita ada promosi untuk hari raya. Hari raya. Okey, sebentar saya check. Okey, kita ada promosi anak mak rayasakan. Okey, anak mak rayasakan which is combo Frankie dan Narina Roslove. Okey, kita tak nak anak je rayasakan, mak pun rayasakan juga. Supaya apa, bila pakai Narina Rose tu mak lebih tenang, lebih ceria di hari raya dan wangi. Itu yang penting. Okey, harga promosi anda boleh tengok dekat ni Anda boleh Okey. Anda boleh tengok dekat page kita ataupun anda boleh contact. Harga hubungi Narina Squad, #Narina Squad, anda boleh dapat harga. Memang harga dia bukan harga normal, harga promosi. Okey, percuma. Bila anda dapat combo ni, anda akan percuma sampo raya ataupun anda dapat orang kata air freshener ni. Alright. So yang kedua, anda boleh dapatkan juga Nanin plus combo anak mak rayasakan ni, anak mak rayasakan. Anak mak rayasakan. Okey. Anak dengan mak rayasakan. Okey. Kita tambah Nanin untuk anda dan dapat harga yang cukup murah Ustaz. Memang promosi ni sampai bila? Promosi ni sampai 13 Jun sahaja. Okey, so boleh dapatkan sekarang dengan Narina Squad. Okey, #Narina Squad ataupun anda boleh pergi ke narina.com. Alright. Okey, so Ustaz, itu saja. Ada Ustaz nak pilih lagi pemenang dia Ustaz? Lagi seorang lagi pemenang dia Ustaz. Okey. Siti Azura. Okey, Siti Azura menang 2 kali. Okey, tak apa sebab Ustaz kita tak ada masalah. So Siti Azura tadi tak silap saya dia menang freshener kan? Siti Azura menang freshener. Lepas tu dia menang lagi duit raya. So bertuahlah dia. So dia menang 2 kali. Okey, sebab tu saya kata rezeki ni bukan saya tentukan, bukan Narina tentukan, Allah bagi. Kalau dia kata anda menang 2, menanglah 2. Kan? Okey. Alright. So Ustaz, insya-Allah pesanan kepada dia orang untuk kita jumpa lagi hari Selasa ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau sikit lagi boleh.
Boleh. Ustaz nak sambung sikit lagi. Okey. Jom, jangan lepas dapat raya semua live. Dengar lagi Ustaz nak sembang sikit lagi. Boleh bagi ni terakhir lah sikit. Jadi tuan-tuan dan puan untuk nak beli Quran kat luar tu, pastikanlah Quran tu ada cop daripada KDN. Okey. Jadi tuan-tuan boleh lihat lah ni antara cop. Tuan-tuan buka dekat bahagian depan atau bahagian belakang. Ini Quran yang telah ditasnif dan telah dicek oleh inilah lembaga tasnif Quran Malaysia. Jadi sebab inilah kepentingan kita sendirilah, kita bila nak beli Quran pun kena Quran yang inilah yang telah dicek lah. Sama lah dari sudut kalau kita nak makan pun, kita mesti nak cari makanan yang halal lah, ada tanda halal. Untuk Quran ni lebih-lebih lagi lah. Jadi tuan-tuan, terakhir ni lah ada saya tunjukkan sikit dalam surah Fatihah. Ni boleh ada perbezaan lah dalam surah Fatihah antara yang sebelah kanan tu resam Usmani, yang sebelah kiri tu adalah resam Imla'i dalam Quran Majid lah. Jadi okey, macam tu. Okey, nanti saya tunjuk. Kebiasaan dalam untuk bahagian belakang atau depan mushaf tu ada dicop KDN. Dan kebiasaan adalah nama orang yang cek Quran tu lah. Dia ada senarai ahli lajnah tahsih Quran. Tahsih Quran. Kementerian Dalam Negeri. Okey. So, saya pun tak perasan benda ni. Beli je. Kan. So, boleh check lah dia buka macam ni. Boleh tunjukkan. Tak nampak kan? Okey, so tak apa. Nanti mungkin next slide kita akan scan, kita akan ambil gambar dan kita akan tunjuklah masa Ustaz. Okey. So Ustaz, ada lagi Ustaz? Tak ada. Okey, apa-apa. Okey. So saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan tahniah pada semua yang join dalam live, dan minggu depan jangan lupa kita ada cabutan emas raya, dan kita ada juga cabutan bertuah juga untuk orang yang live hari tu. Okey, seperti biasa hari jumpa saya dan Ustaz Syafiq pada hari Selasa minggu depan. Alright. Dan Selasa dan Khamis minggu depan. Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.